Okey, Miss Da. Ya, saya akan kirim PowerPoint. PowerPoint akan diberi. Okey. Ini kerana yalah, internet memang lambat. Masalah. Dan PowerPoint saya akan bagi dan juga recording lah, dua sekali. Recording semacam ini. So kamu boleh gunalah untuk dua. Okey. Alright. So urapan untuk memimpin. Apa itu? Tengok Okey. Tetapi yang kau tinggikan tandukku seperti tanduk banting. Aku dituangi dengan minyak baru. Mazmur 92:10. Dan terutamanya di perjanjian lama, Samuel, masih ingat apabila Samuel dia mengurapi Saulus ataupun Daud, mereka gunakan tanduk. Tanduk terutamanya tanduk lembu. Lembu jantan. Yalah, lembu jantan tanduk. Lembu betina kuranglah. Saya tak pernah dengar lembu betina ada tanduk. Hanya lembu jantan. Mereka gunakan tanduk untuk menyimpan minyak zaitun, olive oil, untuk mengurapi. Terutamanya raja-raja. Right? Mereka gunakan tanduk. Oleh itu, Mazmur 92:10 mengatakan bahawa tanduk dan minyak baru. Fresh oil. Minyak baru. Maksudnya, tiap-tiap kali apabila kita melayan, kita bukan hanya melayan dengan pengetahuan, pengalaman, itu penting. Yang penting ialah kita melayan ataupun memimpin dengan urapan Tuhan. Dan urapan itu mesti baru. Jangan selalu kita katakan, tahun dulu kita buat macam ini, haleluya, bagus, buat lagi. Tak. 10 tahun dulu, wah macam tu. Itu semua dah lepas. Dah lepas. Kita perlukan urapan yang baru. Urapan yang baru. Inggeris ada katakan, Alkitab mengatakan they are new every morning. Setiap hari ialah hari yang baru. Hari ini, sekarang dah malam. Kalau dah lepas. Esok hari yang baru. Buatlah sesuatu yang baru. Faham? Okey Dan ketika urapan adalah dari Tuhan. Bukan dari diri kita sendiri. Dan aku, Tuhan akan membesarkan aku seorang imam yang setia. Setia yang akan melakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan dalam fikiranku, dan dia akan berjalan di hadapanku yang diurapi selama-lamanya. 1 Samuel 2:35. Nanti saya nak tengok. Imam yang setia. Imam yang setia. Mungkin saya nak tanya satu, jangan jawab saya, tak perlu jawab. Adakah kamu semua imam ataupun pemimpin yang setia? Selalulah periksa diri kita sendiri. Always check your heart. Periksa diri kita sendiri. Imam yang setia. Okey?
Lagi satu, alright. Eddie boleh tolong baca? Dua Samuel. Bukan, Yohanes. Hah? Yohanes. 1 Yohanes. 1 Yohanes 3:27. 1 Yohanes pasal 3 ayat 27. Tak ada lah pasal. Hah? Ayat Ada. itu tak ada. Ini dekat sini, dekat. Dia sampai 24 saja. 1 Yohanes atau Yohanes saja, Pastor? 1 Yohanes. First 1 John. Yohanes. Ya, 1 Yohanes pasal Tiga. 3 hanya sampai 25 saja. 25. Yes. 24. Saya alamak, sorry. Okay, Eddie boleh 24 kot, Pastor. 24 kah? Baca tengok 24. Oke, yang 24 dia punya bunyi begini. Sesiapa yang taat akan perintahnya Chapter tetap ada di 2, dalam Allah. ID, bab 2. Oh, 2. Ini bab 3. Ini bab 2 ayat 27. Ini pasti tulis bab 3. Ini ada typo error. Kalau baca bab 2. Bab 2. Bab 2 ayat 27 ngam. Bab 2 ayat 27, oke, boleh. 27. Tetapi bagi kamu pengurapan yang kamu terima daripadanya itu tetap ada dalam dirimu. Kamu tidak memerlukan ajaran daripada sesiapa pun karena rohnya telah mengajar segalanya kepadamu dan segalanya benar. Tidak ada yang dusta. Oleh itu tetaplah kamu di dalam dia. Ini versi Borneo ya. Ya, Borneo. Apa? Ya. Ini bukan ikut screen yang saya taruh sini ya? Nampak tak? Sudah 1 Yohanes 2:20. Boleh ikut di sini, okey. Jadi di sini mengatakan bahawa urapan akan tetap pada kita. Ya, kerana kita menjadi pemimpin. Ya. Alright, lagi 1 Samuel 16. Misda boleh tolong baca? 1 Samuel 16 apa, Pastor? Ya. 1 Kamu semua nampak skrin tak? Ada tak? Ada. Ada. Okey. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Tuhan memandang hati. Inggeris kita ada selalu katakan tentang isu hati ya. Heart issue. What is in your heart? Apa di pandangan anda, di hati kamu? Ya. Orang nampak, wah, dia tinggi lampai. Ya. Saulus sebagai raja, tinggi lampai, kuat. Best menjadi raja. Tapi Tuhan lebih melihat pada hati. Daud menjadi raja yang kedua kerana dia seseorang yang mengejar, go after God. Ya, dia selalu mencari Tuhan. Dia sebagai gembala, dia nyanyi lagu untuk Tuhan semua. Right? Tuhan melihat, memandang pada hati kita. Right? Okay? Right. Apakah tujuan urapan? Nombor 1, tujuan urapan ialah untuk memenuhi
tujuan Allah. Memenuhi tujuan Allah. Urapan diberi supaya kita boleh melakukan sesuatu. Macam kamu semua sebagai pelajar di BCM. Apakah tujuan kamu belajar di BCM? Untuk melayan. Ya. Kalau kita belajar di BCM, jangan hanya sekadar belajar untuk mendapat pengetahuan. Ya. Kita belajar supaya kita boleh melayan dengan lebih elok. Apakah cara-cara untuk melayan dengan lebih elok? Ialah urapan dari Tuhan. Urapan. Ya. Lukas, Remy boleh tolong kita baca. Remy. Lukas 4:18. Remy di mana? Di sini. Okey. Dia masuk bilik kot. Masuk bilik ah. Alamak, ambil aiskrim ke apa? Ambil aiskrim. Ya. Okay. Lukas, mana ni? Okey, Lukas bab yang keempat ayat ke-18. Mana ni? 18. Kamu semua nampak tak skrin sini? Ada? Nampak. Baca. Okey, Lukas nampak. 4 ayat yang ke-18. Baca teruslah. Okey, roh Tuhan ada padaku. Okey, teruskan Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku kerana Dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tawanan, penyembuhan kepada orang buta, kelepasan bagi orang yang tertindas. Okey. Dan juga melihat kembali ya kepada orang buta, membebaskan mereka lebam. Ya, itulah. Bukan hanya kita yang perlukan urapan. Yesus sendiri juga perlukan roh Tuhan untuk mengurapinya. Roh Tuhan ada di atas saya kerana Dia telah mengurapi saya. Aku. Ya. Tengok. Bukan hanya kita. Yesus. Kalau Yesus perlukan urapan Tuhan. Ingat tak? Berapa kali? How much more kita memerlukan urapan dari Tuhan. Amen? Ya? Okey. Nombor 2, urapan memberikan kebijaksanaan untuk memimpin. Right? Jamita tolong baca. Ya, Pastor. Yang di skrin ni kah, Pastor? Ya, skrin ini. Okey. Tetapi urapan yang kamu terima dari Dia tetap ada dalam kamu dan kamu tidak perlu ada orang yang mengajar kamu. Tetapi seperti urapan yang sama mengajarkan kamu tentang segala sesuatu dan adalah kebenaran dan tidak ada dusta, dan bahkan seperti yang telah diajarkan kepada kamu, kamu akan tetap tinggal di dalam Dia. Ya. Ini juga ayat yang Eddie baca tadi ya. Nah, tengok sini ya, dia katakan bahawa urapan tetap pada kita dan kamu tidak perlu ada orang yang mengajar kamu. Nah, ini tidak bererti kita tak perlu pergi Bible School, BCM. Tengok, Roh Kudus akan mengajar saya segalanya. Itu tak bermaksud ni. Maksudnya ialah ada kalanya orang akan tanya kita soalan, sebenarnya BCM tak ajar kamu semua hal. Tak. Ya, ada sesuatu yang memerlukan kebijaksanaan kita. Apabila kita belajar bergantung pada Roh Kudus. Counseling lah, orang akan tanya soalan lah. Ada kala ada soalan-soalan yang pelik-pelik, tak tahu jawab. Ya.
hanya kerana kita diurapi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menolong kita, ya, menjawab soalan dan juga lebih bijak, ya, cara-cara kita memimpin, ya. Faham ah? Alright? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Siapa yang nak tanya? Ganesan okey ah? Okey? Okey. So urapan itu ialah memberikan kebijaksanaan pada kita. Tujuan nombor 3, John. Tolong baca. John. Ya, oke, Ustaz. Hmm. Hilangkan kuk dosa. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dosa, supaya kamu tidak menjadi hamba mereka. Dan saya telah memutuskan tali kuk Anda dan membuat Anda terus tegak. Imamat 26 ayat 13. Ya. Kamu semua faham tentang kuk ah? Ya, Inggeris kata yoke kan. Yoke ini kuk ini ada apa tu yang diguna oleh lembu-lembu. Ya. Sebenarnya itu adalah satu beban. Ya. Ramai orang mereka mendukung beban. Ada kalanya terlalu berat. Nombor satu, kuk dosa. Ya. Ada kalanya orang tidak tahu cara-cara untuk melafaz ataupun to declare ataupun apakah cara-cara untuk hilangkan kuk-kuk. Ya. Okey. Ya. Sekarang boleh dengar? Sekarang boleh dengar? Tak kuat, tak kuat. Tak kuat ah? Ya. Tengok masalah di apa tu Okay. Now better. now better my line very bad lah kalau okey saya pelan-pelan sikit okey. Kamu semua fahamkan tentang kuk itu yoke, ya. Ramai orang mereka memang apa tu mendukung, ya, kuk beban, ya, yang berat, terlalu berat. Kalau mereka tidak tahu cara-cara untuk meminta pemaafan daripada Tuhan, memang berat. Oleh itu susah untuk mereka melayan. Oleh itu kita harus menolong mereka supaya mereka tahu dan mereka kena bebas daripada beban, terutamanya beban dosa, kuk dosa. Release that yoke, the sinful yoke. Keluar. Apakah itu? Itu sebenarnya ialah apa tu daging, flesh. Selalu mereka balik kepada daging. They repeat. Buat lagi, repeat. That's what we call as a sinful nature. People don't know how to come out. Mereka tak tahu cara-cara untuk keluar daripada masalah daging mereka. Mereka selalu buat lagi. Apakah cara-cara nak keluar? Tak tahu. Tapi kerana Tuhan datang mengurapi kita supaya kita akan lebih membangun, we are stronger, lebih kuat untuk menentang segala kegiatan daging. Release. Ya. Okay. Inilah cook daging. Untuk perkara yang saya lakukan, saya tidak benarkan. Untuk apa yang saya mahu, bahawa saya tidak. Tetapi yang saya benci, yang saya lakukan. Ya, dosa. Lagi satu jenis cook ialah cook kemanusiaan. Cook kemanusiaan. Okay. Guacu boleh baca Guacu. Kerana mereka memikul beban berat dan ditanggungkan dan meletakkannya di bahu lelaki, tetapi mereka
akan menggerakkan dengan satu jari mereka. Matius 23 ayat tak nampak. Okay, tak apa. Sorry. Ya, it's okay. So, kerana mereka tidak memikul beban berat dan senang ditanggung dan meletakkannya di bahu lelaki manusia kerana mereka sendiri tidak akan menggerakkan dengan satu jari mereka. Inggeris katakan ini tentang bondage. Apa itu bondage? Beban kan? Ada kalanya ada orang rasa bersalah, guilty. Ada yang kemanusiaan, kemanusiaan ya, semacam tradisi. Tradisi bersalah ataupun sesuatu yang tak boleh buatlah. Mustahil. Ya. Sebenarnya Eddie, ya benar, ya kok ada 3 jenis lah. Ada kok dosa. Ya. Alright. Orang selalu kena paksa. Oleh itu, apabila kita ada urapan, ya, urapan itu dari Roh Kudus akan bebaskan kita. Memang itu benar. Itu benar. Ramai, saya pun pernah mengalami, saya inginkan beberapa pemimpin di gereja. Tak bolehlah pastor, tak bolehlah. Kenapa? Ada kalanya mereka sebut salah. They feel guilty. Kerana mereka percaya mereka masih berdosa lah, tak boleh lah, mustahil lah, semualah. You know. Itu semua kerja-kerja iblis lah. The devil stop. Because the devil knows spiritual leadership is so powerful. Ya. Iblis tahu bahawa pemimpin rohani itu begitu kuat lah untuk melakukan sesuatu. Ya. Oleh itu kita perlukan urapan. Urapan untuk menolong kita untuk lebih meningkat. Jangan sekali-sekala ya membawa beban yang begitu berat. Urapan menghancurkan semua kok ini dan kok akan hancur kerana urapan. Oleh itu kita selalu harus meminta Roh Kudus datang pada diri kita supaya kita bebas untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Amen. Okey semua. Boleh dengar, saya tahu ada line internet tak berapa elok terutamanya tempat saya. Saya sekarang di tingkat atas. Internet di bawah. Kerana anak-anak saya mereka di bawah sanalah. Oleh itu internet saya mungkin akan lambat sedikit. Okey. Tujuan nombor 4 ialah untuk tentukan kedudukan. Terutamanya untuk imam-imam. Imam-imam, kedudukan mereka sebagai imam, mereka harus mempunyai urapan. Alright? Imam-imam. Ya. Nombor 5, kita harus berjalan ataupun melakukan sesuatu dalam urapan sendiri. Bagi siapa? Ya, memang. Saluji. Ya, jangan ambil beban banyak kerana ia akan melambatkan kita. Beban. Ramai orang Kristian maupun pemimpin ataupun jemaat-jemaat, mereka memikul beban yang berat. Ya, sebersalah,
they condemn themselves. Mereka katakan mereka tak ada guna. Ya, oleh itu kita harus selalu menolong mereka, memberi galakan pada mereka, encourage them yang mereka boleh lakukan sesuatu hal. Ya. Okay. So kita harus berjalan dalam urapan sendiri, bukan urapan orang lain. Tiap-tiap orang mempunyai cara-cara Roh Kudus untuk urapkan kita. Ya, bukan urapan-urapan orang lain. Sekarang kita nak tengok 4 ya. Okey, sekarang boleh kamu semua orang baca. 4 ayat di sini. Bilangan 16, bilangan 17, 1 Samuel, Kisah 19. Boleh baca. Buka Alkitab. Apabila kita mempunyai urapan, bukannya harapkan penentangan lah. Memang tentangan ada. Tentangan memang ada. Ya, itu tidak boleh dielakkan lah, tentangan. Okey. Esther boleh tolong baca. Mazmur 22. Esther. Dari radar. Masih berehat tuh. Masih berehat kok. Esther cuba. Esther. Siapa? Tak boleh Esther line tak elok. Misda cuba tengok. Kejap Pastor, Mazmur 22 kan? Ya, Boleh dengar suara saya? boleh. Oke. Boleh bakal loko. Mazmur 22, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ya. Terurap. Mereka melawan Tuhan tengok. Nampak tak? Bukan sekadar menentang sesama sendiri bukan, mereka menentang ataupun melawan Tuhan. Oleh itu, apabila kita menjadi pelayan ataupun pemimpin, terutamanya apabila kita diurapi, kita akan ada menemui tentangan. Tetapi apabila orang menentang kita, mereka memang tidak menentang kita. Mereka menentang Tuhan. They are against God. Bukan sekadar orang-orang. Ya. Raja-raja di bumi. Kerana kita membuat kerja-kerja Tuhan. Raja-raja di bumi akan menentang Tuhan. Ya. Okey? Dan juga Jamita boleh tolong baca Mazmur 89:51. Di mana musuh-musuhmu telah dicela, ya Tuhan, di mana mereka telah mencela jejak orang terurapimu. Ya. Maksudnya di mana mereka memang kalah. Right? Memang kalah. Kenapa kita ada tentangan? Kerana musuh tahu. Tadi saya sudah jelaskan, memang musuh tahu apabila kita diurapi dan apabila kita gabung dengan Tuhan, kita boleh melakukan segala sesuatu yang begitu kuat. Ya, untuk melakukan sesuatu, ya, untuk tujuan Tuhan.
Oleh itu mereka takut. Musuh-musuh takut. Oleh itu dia akan menentang kita. Menentang. Apa yang kita perlukan? Kita perlukan urapan yang segar, yang baru. Esther boleh cuba baca sekarang. Esther buka. Aha. Mazmur 92:10. Tolong baca. Mazmur 92 ayat 10. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Bukan ayat 11 Esther. Ayat 11 kalau ikut Alkitab BM. Oh, ya ke? Okey. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Ya. Itu tadi kita sudah bacakan ya tentang tanduk ya. Tanduk untuk mengurapi ya. Alright. Kita perlukan urapan yang segar setiap kali. Ya. Bukan yang lama tapi yang baru. Okey. Saluji ada katakan bahawa dia tidak begitu faham tentang Mazmur 22. Okey, kita boleh bincang dengan lebih jelas. Raja-raja bumi akan melawan. Raja-raja di bumi maksudnya kerajaan, maksudnya musuh-musuh kita. Saluji, saya tidak katakan bahawa setiap orang yang kita lihat, kalau mereka bukan orang percaya, kita katakan ini musuh kita, itu musuh kita. Itu bukan apa yang saya maksudkan ya. Maksud saya ialah dunia musuh kita ya, mereka akan bergabung mengatur diri untuk menentang kita, orang-orang terurap dan juga melawan Tuhan. Sebenarnya apabila kita membuat kerja-kerja Tuhan, jika kita ada musuh itu memang menentang Tuhan, bukannya menentang kita semata-mata. Ya. Oleh itu kita harus selalu berdoa dan berdoa supaya Tuhan akan menolong kita, urapi kita dan memberi kita kuasa. Ya. Kerana kerja-kerja kita ialah untuk Inggeris kata menentang, we attack. Ya, we attack. Apa tu attack? Siapa boleh beritahu saya? Attack. Serang. Ya. Ya, serang ya. Kita bukan hanya sekadar defend bukan hanya defend, serang dan juga bukan hanya bertahan, tidak. Kita sebagai orang Tuhan, kita sebagai Kristian ya, kita menyerang, we attack. Bukan selalu hanya defend, 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 bukan. Mempertahankan, tapi kita attack. Apabila kita menyerang, kita akan menemui tentangan. Ya. Tentangan. Oleh itu, jika kita serang dan kita tidak lengkap, Galatia 5 ada mengatakan bahawa kita harus lengkapkan diri kita sendiri. Ya, untuk menentang, untuk menyerang. Bukan sekadar untuk defend sekadar defend kan? Defend hanya ya, bertahan ya, pertahankan ya, bukan sekadar, tapi kita menyerang. Kita harus lengkapkan diri kita sendiri. Dan satu cara untuk melengkapkan diri kita sendiri ialah dengan urapan Tuhan. Ya.
Saya harap Saluji faham sedikit alright, tentang Mazmur 22. Okey? Saluji. Okey tak? Okeylah, tak ada apa-apa dari Saluji, maksudnya no problem. Dan kita tengok lagi, ya. Nah, sebenarnya ada 3 jenis urapan lah yang saya nak jelaskan sedikit. Ialah tentang nombor 1, urapan kusta. Ini satu penyakit yang serius pada masa Perjanjian Lama. Right? Kusta ialah satu penyakit yang ditakuti dan yang perlahan-perlahan akan memakan daging mangsanya. It will eat up the flesh. Eat up. Ada orang yang mempunyai penyakit kusta, mereka tak ada telinga, tak ada hidung kerana penyakit itu akan makan. Ya. Dan juga kusta tersebut dilarang keluar dari komuniti kerana penyakit ini melunar, ya, dia contagious. Ya, contagious bukan hanya sekadar sentuh. Ada kadangnya ada di udara. Kalau kita berdekat macam sekarang social distancing. Oleh itu COVID-19 kan semuanya bukan barulah. Ya, dulu-dulu saya bukan katakan bahawa COVID-19 ini ialah kusta, bukan ini penyakit berlainan. Ada kalanya kusta ini lagi dahsyat. Tak boleh sentuh, tak boleh dekat. Dan sama seperti penyakit kusta yang merosakkan jasmani, dosa akan menghancurkan anda secara rohani dan juga akan menghancurkan pelayanan anda. Ya, orang-orang yang ada kusta, mereka akan berjalan dan selalu katakan, unclean, tak bersih, supaya orang tidak akan berhubung dengan mereka dan tidak akan mendekati dengan mereka. Takut kena penyakit kusta. Dan secara langsung, tak langsung, kusta ini penyakit merosakkan jasmani. Ada penyakit dosa akan menghancurkan rohani kita. Oleh itu kita tak boleh melayan dosa. Jangan dia tinggal lama di kita. Harus kita, nombor 1, doa supaya Tuhan akan memaafkan kita, bertobat, kembali ke arah Tuhan. Ya. Itu yang kita boleh belajar tentang urapan kusta. Ya. Okey, kita tengok Imamat 14. Leviticus 14. Kita tengok Imamat. Okey, boleh kamu semua buka mic. Semua buka mic. Okey. Testing. Testing, semua testing. Buka mic dan boleh kamu semua beritahu apakah cara-cara, ya, di Imamat 14, cara-cara untuk menyembuh, ya, seseorang yang berkusta. Macam mana? Pakai darah-darah burung, pakai darah burung dicelupkan, dah banyaklah, banyak. Darah burung. Darah itu semacam umpama darah Yesus kan? Iya, betul. Darah Yesus, ya, umpama lah. Lagi? Cukur rambut. Cukur rambut. Cukur rambut, semua rambut. Mandi. Itu Mempersembahkan korban. Ya, dia membersihkan. Cuci pakaian. Basuh badan. Basuh badan, cuci baju. Lagi? Duduk dalam kemah. Asingkan diri. Duduk di luar kemah selama 7 hari.
Ya, Ini macam SOP, SOP. SOP 7 hari. MCO. Ingat, Ada SOP, ingat Ramli dipahami dari sini. pakai mask. Pakai mask. Ini Okey, kalau tengok ranking 14 elok. Tengok apa lagi? Cukur rambut Misda. Dan mereka guna minyak kan? Ada Iya, minyak. minyak zaitun olive oil, anointing itu pun kiranya urapan juga. Tengok, walaupun ada penyakit kusta, tapi mereka juga ada urapan. Ada kalanya perumpamaan yang kita boleh belajar ialah walaupun mungkin walaupun kita berkusta, kita berdosa ya. Walaupun kita berdosa tetapi kita pun boleh mempunyai urapan. Apakah cara-caranya? Kita kena bersihkan diri kita. Rohani. Ya, hati, rohani kita kena bersihkan. Ya, jaga apa tu badan kita. Cuci kan? Ya. Nombor satu, mereka gunakan burung. Tadi Remy ada katakan darah burung kan? Ya, ini semacam darah Yesus yang membersihkan kita. Nombor dua, kita kena bertaubat. Orang yang ada kusta tu, mereka pun kena taubat, ya. Mereka kena pergi pada imam-imam, ya, bertaubat. Nombor tiga, biar bersihkan diri kita. Nah, air mengalir ini seumpama baptisma, ya, baptisma. Sebagai orang percaya, kita pun lakukan apa tu air baptisma, ya, untuk memberitahu dunia bahawa sekarang kita mengikut Yesus. Ya. Anointing oil, urapan. Orang yang berkusta, mereka juga menggunakan minyak. Minyak ini umpamanya Roh Kudus. Ya. Minyak itu di mana? Telinga. Ini semacam orang Muslim sembahyang, ya. Telinga untuk mendengar suara Tuhan. Tangan untuk melayan Tuhan. Kaki untuk berjalan dalam hubungan dengan Tuhan. Tengok di sini ada banyak perumpamaan lah. Tentang urapan dan juga tentang orang yang berkusta. Ya, urapan kusta. Okey ya. Nombor dua, urapan padri. Urapan padri ialah tentang kesucian. Ya, kesucian. Di sini pun saya inginkan kamu semua baca. Hari ini baca banyak. Baca banyak. Keluaran 29, Keluaran 30 dan juga Imamat 8. Boleh kamu semua baca sekarang. Banyak bacaan hari ini. Ya. Tentang kesucian, ya. Kesucian. Imam suci dan kita harus kita diasingkan. Saya ulang kerana saya buat recording. Ya. Kita sebagai pemimpin, hidup kita mesti selaras dengan firman Tuhan. Ya. Dan kita memimpin dengan menggunakan urapan. Dan kita kena jaga apa yang kita fikirkan. Jangan mencemarkan badan. Jaga-jaga apa yang kita fikirkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dengan mata, apa yang kita buat dengan tangan kita. Jalan-jalan yang kita
tempat-tempat yang kita gunakan kaki kita pergi. Ya. Jangan mencemarkan diri kita. Right? Apakah itu urapan pemimpin? Kuasa, posisi. Ya. Nombor 1, urapan kusta. Nombor 2, urapan imam-imam, padri. Nombor 3, urapan pemimpin. Ya. 1 Samuel 10:1 mengatakan bahawa kemudian Samuel mengambil sebotol minyak. Tengok, sebotol minyak dan menuangkannya ke kepalanya dan menciumnya dan berkata, bukankah kerana Tuhan telah mengurapi engkau untuk menjadi pemimpin harta pusaka? Ya. Mengurapi dengan botol satu botol yang minyak ya. Daud juga di Samuel 16 juga mengatakan bahawa Daud juga diurapi. Ya, diurapi. Di sini Samuel 10 ialah urapan Saulus. Saluji, okey. Kemudian Samuel mengambil tanduk, tengok tanduk minyak dan mengurapi Daud. Dia di tengah-tengah saudara-saudaranya, abang-abang dia, dan roh Tuhan datang dengan kuat ke atas Daud sejak hari itu. Urapan. Sebagai seorang pemimpin, kita mempunyai kedudukan, kuasa, otoritas. Authority. Apa itu authority? Authority lah, dia wewenang pun. Wibawa otoritas. Kekuasaan. Authority. Otoritas. Wewenangnya. Wewenangnya. Alright. Kita diberi urapan sebagai pemimpin, ia diberi kedudukan kita, kuasa. Ini semacam di kisah, Remy boleh tolong baca? Okey, boleh. Tetapi kamu akan mendapat kuasa setelah itu Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagi saya baik di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tengok kisah 1:8 ini semacam urapan supaya kita boleh menjadi saksi-saksi. Oleh itu, apabila kita menjadi pemimpin, kita bukan hanya buat kerja kita sendiri, tetapi kita diurapi untuk membuat kerja-kerja Tuhan. Faham? Dan Tuhan memberikan beberapa rasul dan beberapa nabi. Kita akan bincang ini di bab 5 ke bab 6. Nabi dan beberapa penginjil dan beberapa pendeta dan guru. Ini kita akan bincanglah. Right. Untuk apa? Efesus 4:10. Ini untuk apa? Ini untuk melengkapkan tubuh Yesus. The body of Christ. Melengkapkan mereka untuk memenuhi panggilan mereka. Melengkapkan tubuh Yesus. For the work of the ministry. Or the work of the calling.
melengkapkan. Tak payah tulis banyaklah kerana ini sudah di record dan juga saya akan bagi PowerPoint lah. Ya, okey. Sekarang tulis. Saya bagi 10 minit ya. Buat senarai tentang kepimpinan anda yang anda rasa adalah kekuatan anda. Letakkan bintang pada yang anda mahir. Kerana anda boleh memperbaikinya lagi. Faham? Apakah kekuatan anda? Pemimpin. Faham? Faham. Okey. Sila tulis. Nanti saya akan hantar ke bilik-bilik breakout room dan bincang. Semalam bukan kah Mas? Sudah. Semalam sudah bikin kan? Semalam? Ya. Sudah. Sudah Mas. Ini Semalam kita punya room. Ya. Belum lah. Tulis lagi kerana hari ini kita akan break dengan kumpulan orang-orang yang berlainan. Lain lah, ini ID sama lah. Sama lah. Itu hari siapa yang memberi kamu peluang dan